Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, tuan-puan semua, selamat datang ke webinar Perjasa. Okey, kita bagi masa dalam 5 minit untuk kita tengok YouTube live kita, sama ada dah live di sana atau belum ya. Okey. Okey, alhamdulillah di YouTube Persatuan Juruanalisa Sistem Sektor Awam kita dah livekan juga sesi pada pagi ni. Okey, sebelum tu kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ni dengan membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, terima kasih kepada semua yang terlibat dalam program pada pagi ini. Okey, pagi ni Perjasa membawa khas kepada tuan-puan semua sesi webinar yang bertajuk 10 lesson learn dari pelaksanaan aplikasi di public cloud. Okey, kita jemput khas Puan TS Wan Amishah binti Wan Mahmud. Assalamualaikum Puan TS, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masrul pun apa khabar? Alhamdulillah baik. Okey, dah breakfast ya? Dah lewat dah ni, dekat lunch dah. Saya brunch, breakfast campur lunch. Okey, tu diet lah. Minggu lepas kita exercise kan, dah implement lah tu. Okey, turut bersama dengan kita dalam sesi ni adalah host bersama Tuan TS Amir Mokhtar. Assalamualaikum Tuan. Okey, tak apalah, ada kat belakang tabir tu, duk buat apa tu. Okey,
Okay, saya lihat di FB live, di YouTube live kita dah ada view. So jika ada soalan, tuan-puan di YouTube boleh komen. Nanti saya akan bacakan. Okay. Yang join kita dalam Meet juga ada. Tuan-puan boleh raise hand. Ataupun boleh je type dekat chat tu soalan. Kalau raise hand, kita akan bawa masuk stage untuk tanya soalan secara live. Kalau raise hand, kita akan angkat ajak masuk stage lah. Kalau ada soalan, tulis, saya akan bacakan. Itu sajalah. Okey, tuan-puan, sedikit berkenaan dengan topik pada pagi ini. Okey, tajuk ni timbul hasil daripada pada masa sekarang kita punya banyak aplikasi dah more kepada public cloud untuk support kita punya My Digital yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita sebelum ini. Baru sangat tu. Okay. So kita bawa topik pada hari ini untuk kita sama-sama belajar melihat apa yang aspek-aspek yang perlu kita lihatlah untuk mengimplementasikan aplikasi dalam public cloud. Okey. Pada pagi ni kita amat bertuah kerana speaker kita ni adalah orang yang kita ada pengalaman dalam public cloud. Beliau akan mengulas ataupun memberikan kita 10 lesson learn yang beliau perolehi semasa mengaplikasikan 3 aplikasi besar dalam sektor awam ni menggunakan perkhidmatan public cloud. So kita pergi ambil buku nota, sediakan pen, kita catat. Okay, penting ni. Lepas ni dengan zaman PKP, COVID-19 ni semua, kita dah semua nak digital. Okay. So satu contoh semalam, yang dekat kita punya Perjasa Group, okay, kita berjaya dalam memastikan semakan keputusan SPM berjalan dalam keadaan lancar. Alhamdulillah. Yang itulah benda-benda macam tu yang kita nak banyakkan lagi. Kita nak banyakkan lagi. Okey. Siapa yang tengok YouTube sekarang ni, jangan lupa subscribe, tekan loceng dekat bawah tu. Okey. Yang ni ada info semasa lah. Yang tengok YouTube, klik kita punya subscribe kita punya channel. Yang mana sekarang ni ahli Perjasa, yang mana bukan ahli Perjasa, join Perjasa, pergi ke perjasa.org.my, perjasa.org.my, register sebagai ahli Perjasa. Yang mana ahli Perjasa, alhamdulillah, terima kasih. Yang mana lama tak bayar yuran tu, bayar. Okay, so bila kita ada dana, alhamdulillah kita boleh jemput lah lagi kita punya speaker-speaker daripada luar, kita boleh bayar dan sebagainya lah. Okay, banyak membebel Puan TS, sorry. Okay, walaupun duduk dalam bilik seorang-seorang ni sebenarnya seronok juga membebel ni. Okay, okay, saya ingin memperkenalkan kita punya speaker pada pagi ini. Sedikit latar belakang beliau. Nama penuh TS Wan Amisyah binti Wan Mahmud. Okey. Sekarang bekerja di bahagian perundingan ICT mampu di sektor ataupun unit rangkaian. Mempunyai pengalaman kerja yang luas sehingga kini 28 tahun kerja, bermula sebagai pengatur program komputer di Jabatan Imigresen dan seterusnya sebagai PTM, Pegawai Teknologi Maklumat di Kementerian Keuangan, dan seterusnya kini beliau bertugas di Mampu. Okey. Mempunyai pengalaman dipinjamkan ke agensi luar sebanyak 3 kali selama tempoh 11 tahun. Oh, ini pengalaman yang
pergi agensi luar masuk swasta, bawa pengalaman masuk government, ini adalah satu yang kita sangat-sangat perlukan lah. Okey, pendedahan dalam kerjaya kerajaan 50% lebih kurang tugasnya dalam bidang back-end service seperti sistem admin, rangkaian, pengkalan data. 30% dalam perancangan dan pelaksanaan aplikasi migration enterprise solution dan 20% lagi dalam khidmat nasihat dan perundingan. Telah mendapat persijilan Professional Technologies TS, membawa gelaran TS oleh daripada MBOT. Okey. Okey, kita masuk kepada topik pada hari ini. 10 lesson learn dari pelaksanaan aplikasi di public cloud. Okey, Puan TS Wan Amisha, kita boleh paparkan slide. Terima kasih Masrul. Introduction yang sangat panjang. Baik. Okey. Boleh ya, nampak semua? Okey, belum nampak lagi, on the way. Okey. Ada kan? Okey, dah nampak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Okey, saya mula Puan ya? Amisha, sedikit intro. Okey, sedikit intro berkenaan topik pada hari ini mungkin. Baik, okey. Saya buka untuk Masrul jika ada soalan awal jika ada. Okey, Puan TS Wan Amisha, saya nak tanya apa tu, sebenarnya kita duk sebut cloud service, cloud server, public cloud, okey dan sebagainya. Okey, selama ni kita ada cloud dalam bilik server kita lah. Kat situ semua sistem apa semua. Sekarang ni kita dah pindah cloud kepada satu centralized. Dulu kita di mampu cloud kita PDSA. Lepas tu kalau di Kementerian Pendidikan Malaysia di Pusat Data and Stack, kita dah centralized macam tu lah. So sekarang ni timbul pula perkataan public cloud yang mana agensi-agensi swasta pun terlibat sama untuk bagi servis lah. Okey, so soalan saya, apakah definisi public cloud dalam konteks kerajaan Malaysia ni? Boleh Puan TS jelaskan? Baik. Terima kasih dengan soalan awal tu. Soalan yang menarik. Kalau kita lihat banyak definisi mengenai cloud tu daripada definisi bukan kita sebagai pegawai kerajaan. Jadi hari ni saya akan berkongsi sedikit intro dulu mengenai beberapa 3-4 slide yang awal ni ialah mengenai definisi cloud yang pada pandangan saya kita sebagai penjawat awam bila ditanya inilah jawapan kita yang sama yang boleh kita gunakan ya. Baik, sebelum saya mula apa-apa saya kena buat disclaimer lah macam biasa. Okey. Saya tidak akan sentuh insya-Allah mana-mana nama agensi, mana-mana nama pegawai ataupun vendor yang terlibat, nama projek ataupun produk cloud, public cloud yang pernah kita gunakan perkhidmatannya. Yang kedua, pembentangan saya ini adalah semata-mata dari pengalaman peribadi dan juga penglibatan langsung. Asalnya saya nak menjurus kepada isu-isu terkini, tetapi saya ingat lebih baik saya rangkumkan sebagai yang lebih banyak penglibatan beberapa cloud services yang berada di luar. Saya akan ambil minimum 3 lah yang berskala besar. Maksud berskala besar ni ianya melibatkan lebih daripada
ianya melibatkan negara lah, ya, satu Malaysia punya inisiatif, dan juga kalau dari segi jumlah datanya saya boleh katakan ketiga ni semuanya lebih daripada 20 juta rakyat Malaysia terlibat, ya. Baik, saya akan cuba atur presentation ni untuk mudah tuan-tuan dan puan-puan ikuti. Nombor 1 akan menjawab soalan daripada TS Masrul tadi. Yang kedua, asas pertimbangan mengapa cloud itu satu benda yang perlu sangat-sangat kita ambil kira. Bila saya cakap cloud ni sama ada PDSA ataupun public cloud, ya. Yang ketiga ialah aturan ni ialah migration methods yang saya lihat banyak digunakan dan kerap digunakan oleh kerajaan dan juga bukan kerajaan. Dan akhir sekali ialah 10 pengajaran yang berkaitan dengan kita sebagai penjawat awam. Baik, saya mulakan dengan menjawab soalan nombor 1 tadi. Bahasa mudah kalau kita nak gunakan definisi cloud ni ialah enabling the digital asset. So anything digital asset, sama ada data, workloads, IT resources, application dan juga innovation. Semuanya kita bawa pergi ke cloud. Bila maksud kita bawa ke cloud ni, adakah tidak boleh hosted dekat pusat data kita? Jawapannya tidak. Sebab innovation tu tidak akan berlaku jika ianya duduk di pusat data kita sahaja. Kita tidak mencabar keupayaan kita untuk melihat jauh daripada di situ, sebabkan dari segi struktur kita, contoh ya saya ambil, siapa yang jaga rangkaian tengok rangkaian aja. Siapa yang jaga keselamatan tengok aspek keselamatan saja. Siapa yang tengok aplikasi lihat daripada aspek aplikasi. Di situlah silonya kita, ya. So bila kita berubah, berpindah, perpindahan ataupun hijrah itu membawa kepada inovasi secara langsung akan berlaku, insya-Allah. So menjawab soalan Mas Roy, ya. So data, workloads, IT resources, application and innovation akan juga ialah satu definisi yang boleh kita gunakan apabila penggunaan cloud. Jadi bila digital asset ni berpindah ke cloud, apa maksud dia? Maksudnya kita kena ada jawatan-jawatan baru, ada kerja-kerja baru, ada fungsi-fungsi baru yang kita kena buat. Kita tidak melihat IT resources dalam bentuk fizikal yang selalunya kita dah nampak. Kita tidak akan lihat workload ataupun application dalam bentuk yang biasa kita guna. Kalau kita dah biasa dengan PHP, mungkin sudah tiba masanya melihat dalam struktur API pula. Kalau kita tidak biasa dengan analytics ataupun DevOps, kalau saya boleh guna perkataan tu, that is where the innovation comes in. Ya, apabila kita dah ready berpindah, maknanya bila kita kata cloud tu, elemen ni kena ada sekali, kita bawa sekali, right? So, nombor 2, okay. fundamental consideration, okay, what you are moving. So dekat cloud ni, benda yang pertama, 3 benda ni ialah benda yang kita kena timbangkan, kena ambil berat, kena ambil tahu. Satu organisation kena ambil tahu apa yang kita nak pindahkan, mengapa kita nak pindah, ya, dan macam mana kita nak pindah. So the next one is, so bagaimana tu is related dengan migration kita lah. Ini 3 yang paling common, ada lagi 4-5 faktor lain tapi tak banyak, bukan tak banyak, dia mungkin very focus, macam daripada mainframe nak pindah ke cloud. Itu memang bukan semua orang buat. Itu setengah-setengah industri je buat. Ada industri, very specific industri saja yang buat benda tu. Tapi daripada 3 application kerajaan yang saya mentionkan tu, 3, 4, 5 yang saya tahu ni, 3 methods ni lah yang kerap digunakan. Yang pertama dipanggil rehosting, lift and shift. Kalau kita selalu dengar bila dekat cloud, ya, lift and shift ni maknanya rehost. Daripada contoh saya ambil agensi kita dekat mana berada tu, rehost sama ada dekat berpusat di
berpusat di satu tempat internal kerajaan ataupun naik dekat public. And then yang kedua, re-platform, move and improve. Maknanya kalau dulu kita platform kita macam saya cakap tadi lah, kita guna PHP framework punya style apa semua. Now kita kena ada front end, back end, full stack punya methods dan kaedah dan sebagainya. Yang tiga, read and replace, makna totally tukar, totally buat baru. Yang ni umpama kita start semua terus dekat cloud, ya. Right. Okay. Kemudian saya nak pergilah 10 perkongsian yang saya nak share dengan semua orang pagi ni lah, ya. Kalau ada soalan boleh tanya, ya. Saya buka untuk kawan-kawan ambil peluang dan juga sama-sama belajar. Kadang-kadang antara teori dan pelaksanaan kita banyak suka berteori banyak dulu. Personally saya rasa berteori banyak tu kena diakhiri dengan mencuba untuk buat. Alright? Okay. Yang pertama, kalaupun apa juga dalam kerajaan ni, kita kena ada punca kuasa. Apa benda pun. Termasuklah cloud ni. So, sama ada bertulis, email pun boleh, ada perkeliling, lagilah baik. Ada benda kena ada. Ya? Punca kuasa ni adalah dalam kerajaan kita, benda yang kena ada. Okey. Bagaimana kita nak wujudkan punca kuasa? Okey. Ada projek yang punca kuasa tu kita yang kena trigger. Kita yang kena wujudkan. Kita yang kena bawa sampai kelulusan di satu peringkat yang memberi kelulusan tu. Ada yang boleh sekadar di peringkat internal ataupun di peringkat intra-agency saja. Bergantung kepada kedudukan punca kuasa tu berlaku. Okey, dalam konteks ni, dalam konteks kita mampu kena balik semuanya balik ke mampulah, ya. Untuk punca kuasa berkaitan dengan apa-apa pendigitalan. Di peringkat JPICT agency untuk certain nilai dan juga value tu. Itu jangan lupa. Perkeliling dan juga tu selalu jadikan rujukan. Punca kuasa adalah benda yang pertama yang kita kena ada. Yang kedua, lessons learned, pengajaran yang saya dapat ialah pindah. Okay, tadi saya kongsikan ada 3 metod tadi kan. So secara peribadi saya merasakan bahawa kita perlu pindah cara kerja kita keseluruhan. Keseluruhan makna development dan juga production kita tu kita kena pergi ke cloud. Kenapa? The feel will be totally different. The feel, the new experience tu will be is absolutely different lah. Bukan kata kita buat kerja sekarang ni tak bagus ataupun kita buat kerja sekarang ni tidak produktif. Adakah apa yang kita buat selama ni salah? Bukan itu, bukan itu faktor. Dekat cloud ni dia bagi opportunity kita masa pembangunan yang lebih fleksibel, cepat, termasuk juga kombinasi dengan operation tu, ya. Alright, the third one, bila kita bangunkan, bila kita nak bangunkan persekitaran cloud kita tu, benda yang pertama kena ada dalam kepala kita ialah security first. Walaupun structure kita dalam pejabat, kita tidak in charge of security, tapi sekarang adalah masanya untuk kita ambil berat. Ambil tahu, ambil berat, lihat balik subjek security tu dalam konteks kita. Kalau security dekat rangkaian, apa dia? Kalau security dekat aplikasi, apa dia? Kalau security dekat
user access pun sampai ke level itu kita kena ada. So every network segment, every application, data resources ada dia punya perimeter untuk security tu sendiri bila dah di cloud nanti. So it's always terms yang kalau buka buku dia akan guna perkataan zero trust lah. So makna at every juncture orang cakap kalau kita bubuh elemen security ada latency. Jawapan saya kalau kita dekat cloud ni siapa nak ensure yang kita ni perimeter kita ni terjaga. Sebab bila kita kalau kita bangunkan dalam persekitaran kita sendiri pun, perkara ini adalah satu perkara yang mesti kita kena belajar mula membuat perimeter ini. Jadi bila kita dah ada perimeter ni, bila kita bawa pindah kat cloud, structure ataupun kita punya governance is already there in place. Yeah. Okay, the fourth one, kita dah ada punya kuasa, kita dah ini. Okay, yang keempat ni kita kena kenali lah. Kalau terms dia guna cloud fluency, kita kena tahu perkhidmatan yang kita nak subscribe. Okay, selama ni dalam exposure kita mungkin kita dah biasa dengan infrastructure as a service. Kepada yang buat operation, kepada yang buat development dia akan biasa dengan all this IDE, bahasa programming. Ada satu soalan tu tanya kan, the first programming yang anda belajar tu semua. Okay, so itu dah dinosaur. Itu dah dinosaur. Tapi mengapa kita belajar? Saya suka soalan Rizman tu bila dia tanya dalam Pejasa punya tu. Apakah bahasa pengaturcaraan pertama yang anda belajar? Saya tengok tak ada orang jawab. Ada 2-3 orang je saya tengok. Daripada beratus jawapan tu ada 2-3 orang je yang saya bersetuju dengan jawapan mereka. Sebenarnya mengapa semester 1 kita belajar all these languages, bahasa pengaturcaraan tu. Sebenarnya dia punya filosofi ialah untuk kita belajar logik. Untuk kita start develop kita punya logics. Sebenarnya bahasa pengaturcaraan is just medium. Tapi yang dia punya filosofinya ialah untuk kita bina kita punya logics, dan juga dekat situlah dan berikutnya is not about the language but is about all about the logics, about logics of understanding things. Ya, sebab kita ni kan sistem analis kebanyakan kita. Okay. So this the fourth one, bila kita berpindah ke cloud, a lot of reskilling kena buat. Saya akui saya ambil masa sepanjang PKP daripada tahun sudah menggunakan tempoh tu untuk betul-betul asah balik skill. Saya orang kampung selalu cakap unlearn, relearn kan. So sometimes we have to unlearn ourselves and then relearn something new. Yeah. Sometimes people kata refresh, tapi saya tak berapa gemar terms tu, sebab pada saya ada benda yang exposure yang kita really kena concentrate and do it. So that why we want to do this? Yeah, why again soalan mengapa kita nak buat semua ni? Okay. It's a choice. It's a choice to us to do or not to do. Yeah, we can choose not to do, but kita akan tertinggal. We will be left out. Yeah, itu saya ingat orang akan cakap retorik, tapi saya percaya benda tu dah mula nampak lah. Contoh ya, bila beberapa vendor bila datang buat cadangan pada kerajaan, semuanya dah menggunakan perkhidmatan cloud. Kita terkapai-kapai baru nak kenal, baru nak tahu, baru nak ini. Kita akan ambil masa untuk sampai tahap tu. But if we really serious, let ourselves learn something new. Bagi peluang pada diri kita untuk belajar. Belajar tu nanti ada orang guna ke? Kan soalan tu.
get yourself involved. The next advice is get yourself involved. Macam mana nak get yourself involved? Okay, banyak soalan kan? When you are in that, then people will know you. Yeah. Okay. So Masrul ada soalan? Okay. Puan PS. Ya. Okay, kita dah sampai nombor 4. Okay. Saya rasa semua dah catat kot. 1, 2, 3, 4 tadi. Okay. Kalau lupa, nanti boleh tanyalah. Nanti boleh tanya AJK Berjasa. Dekat YouTube tu pun saya tengok ada yang tulis. Boleh ambil baliklah daripada situ. Okay. Soalan saya. Okay, untuk pelaksanaan ataupun perancangan cloud ni kita akan melibatkan 4 elemen iaitu people, proses, teknologi dan data. Betul? Betul, setuju. Okay. 4 perkara ni bagi kita yang nak implement ataupun nak merancang ke arah cloud, yang mana dulu kita perlu tengok? Yang mana dulu kita perlu lihat? Okey, silakan Puan. Okey. Kenalah saya berhenti dekat nombor 4 ni. Okey. Macam saya kongsi tadi, perkara paling pertama kita kena buat ialah get yourself, kalau dapat certified tu bonus lah ya. Give yourself opportunity to learn what is there offering dekat cloud tu. Tak kisahlah dia cloud nama apa pun, you learn one, you will indirectly you will learn 3 or 4. Ya. Buat contoh lah. Buat contoh saja ni, compute resources. Apa itu compute resources? Dalam bahasa mudah, kalau kita dengan bahasa mudah kita, selalunya apa yang ada dekat kita punya pusat data lah kan. Okay. And you can see how easy that compute resources tu you nak enable kan dia. You nak subscribe to it. Yang menjadi kesukarannya ialah apa billing dia ke pula nanti, ya. Okay. What is the ticking cost apabila kita enable some of the resources. Okay. So it comes to number 5. Okay. So Puan, kita ada soalan dalam MA. Okey, kita jemput Encik Muhammad Hafiz Hassan naik atas pentas, bukan terima hadiah, untuk tanya soalan. Okey Encik Hafiz, kita jemput. Silakan Hafiz. Encik Hafiz, silakan. Slide. Ada tak? Kita cuba lagi. Panggilan 1 Encik Hafiz. Soalan dia yang dipaparkan tu kah? Okey. Okey. Oh, kita papa bukan dia naik stage. Okey, inilah soalannya. Okey. Soalannya ialah daripada Encik Muhammad Hafiz. Saya ingat jemput Encik Hafiz ni tanya soalan direct. Okey, minta maafkan saya. Okey. Okey, soalannya, berdasarkan pengalaman Puan dengan projek cloud di sektor awam, apakah motivasi atau keperluan utama untuk aplikasi kerajaan diletakkan di cloud lah, awangan? Okey, silakan Puan. Okey. Kita nak buat soalan ni soalan kuis ke? Soalan kuis? Okey, siapa yang ada pandangan boleh juga majukan dekat chat itu tu ya. Ataupun dekat YouTube tu dia boleh komen lah ya. So kadang-kadang kita juga ingin berkongsi dengan rakan-rakan yang juga ada pandangan-pandangan lain ya. Okey, kalau pada saya lah ya, kenapa keperluan utama tu berlaku, jawapan saya COVID-19 ni benar-benar mengubah. Benar-benar satu driver lah ya, satu pushing factor untuk apa?
untuk perkhidmatan yang cepat, segera, tak boleh bertangguh, nak semalam, bukan nak esok nak semalam. Those are the factors. Okay. So apa pilihan kita ada? Okay, satu, apa pilihan yang kita ada. Yang kedua, siapa yang boleh bantu kita? Siapa orang dalam Malaysia ni yang ada yang boleh bantu kita untuk sama-sama kita menyelesaikan masalah. Dalam banyak perkara, in most cases, kita kerja kerajaan ni, kerja kita, ini bos saya ajarlah ya, kita kerja kerajaan ni sebab kerajaan ni mesti berbelanja. Suka tak suka, dulu saya pun tak suka jawapan itu, tapi lepas saya dah kerja banyak tahun ni baru saya perasan lah. Sebenarnya kerja kerajaan ni ialah mesti berbelanja. Apabila kerajaan berbelanja, economic impactnya sangat tinggi kepada orang luar, terutama pada swasta. Boleh setuju dengan statement saya, boleh tak setuju dengan statement saya. Sebab saya dulu pun macam tu, agree to disagree. Ya, okay. Jadi, bila kita berhadapan dengan satu masalah, apa pilihan yang kita ada? Sama ada kita nak selesaikan secara dalaman, ataupun kita nak offer kepada di luar, sekarang ni kerajaan ada masalah, kerajaan bercadang untuk menyelesaikan masalah ini, siapa yang boleh bagi penyelesaian? Ya, so bila COVID berlaku, saya boleh kata 100% semua cadangan ialah menggunakan cloud. Yang datang untuk memberi cadangan semuanya menggunakan cloud. Mungkin ada soalan nakal, mengapa? Apakah kerajaan punya yang ada kerajaan punya perkhidmatan sekarang tidak boleh menampung? Ya, soalan macam tu. Apakah kita tidak ada keupayaan dalaman untuk melakukannya sendiri? Okay. Soalan saya balik pada yang bertanya tu, di mana anda apabila masalah ni berlaku? Okay. Okay, tapi tak apa. Okay. So jawapannya, apakah motivasi? Yes, COVID-19, speed, keanjalan, agile tadi, is all the factors why diletakkan di awangan. Satu lagi, kalau kita perasan banyak public facing lah ya. Banyak public facing punya application tu yang diletakkan di awan. Ini bertepatan dengan polisi data apa? Saya lupa dah. Kedaulatan data. Kedaulatan data ni maknanya data tu dah di-vetted sesuai untuk diletakkan di awang, di public cloud lah ya. So yang itu balik pada nombor satu tadi, punca kuasa semua dah lepas, dah okey, barulah pergi ke awan ya. Okey. So saya sambung. Okey, sambung. Okey, terima kasih Puan. Soalan jawab soalan tu. Kan ada soalan nombor 3 lagi? Kita ada soalan di YouTube, sama ada nak teruskan ataupun macam mana? Nak jawab soalan dulu tak? Okey, saya dengar soalan dulu. Okey, soalan daripada di YouTube daripada Adi Wiraku. Okey. Pindah nama cara samaran. kerja. Okey, apa nama penuh saya tak tahulah Adi Wiraku ni. Okey, pindah cara kerja keseluruhan pembangunan dan produksi ke cloud. Dalam konteks tersebut, adakah ianya memberi kesan ke atas tumbuh manusia di agensi, khususnya dari segi bilangan pekerja? Ni risau ni kalau semua cloud, tak ada kerja dekat agensi. Betul ke jadi macam tu Puan TS? Sila jawab. Okay. Soalan panas ni. Okey, saya pernah bekerja dekat beberapa agensi, kecil dan besar. Semuanya balik bergantung pada kita punya agensi lah. You have to have a team, you have to have a group of people yang ingin, yang mahu mencuba pergi cloud. Pergi tak pergi cerita nombor 2 tau. Keinginan untuk
mengeksplore tu. Macam kalau kita cakap askar, askar saya boleh cakap kan? Askar tu dalam satu-satu peperangan tu dia ada grup dia. Okay, general akan duduk belakang sekali kan. Okay, siapa yang duduk depan sekali? Peninjau dipanggil kan. So this peninjau sama kat kita dalam kita bekerja dalam pasukan kita tu, kita kena ada orang yang mempunyai berbagai peranan. Selalu bila kita cakap peranan, kita selalu panggil diri kita sysadmin, database, kita akan panggil kita developer, kita akan panggil kita strategist, kita akan panggil technical. That is what is drawn dalam kotak. Tapi sebenarnya kita ada role yang boleh kita mainkan dalam agensi kita tu sebagai apa yang lain pada itu. Influencer, yes, correct. You can be an influencer, okay. But you have to have people yang kena jadi peninjau ni, ya. Kalau you tak ada peninjau ni, there will be, okay, by nature, Scheme F ni, kalau siapa pernah baca psikologi tu punya questionnaire kan, bila kan kita ada isi kan, tiap tahun kita isi kan, okay. Tapi kita jarang dapat laporan kan, saya ada peluang lah dapat laporan tu dan baca. Scheme F ni, personal Scheme F ni 80% adalah peninjau. Berani mati ke peninjau ni Puan? Tak. Yang berani mati. Boleh lah tu. So indirectly kita dah ada sifat dan sikap tu. Right? So it's a matter of to find someone that willing to go that extra mile. Yeah? Okay. So saya harap saya menjawab soalan tu lah. So dalam agensi kecil, definitely there is peninjau. Dia akan ada mamat yang tepi ujung meja tu yang akan gedeg seorang dan diam tu. You just give him opportunity, him or her the opportunity to explore. Ya, kadang-kadang dia pun tak tahu. But when you introduce something, dia akan suka. Saya harap macam sesi saya hari ni lebih ramai teringin untuk mencuba. Pergi hands on sendiri mencuba. Sekarang ni semua cloud service provider tu login free. Kadang-kadang dia bagi you kredit banyak pun untuk you mula cuba buat. Ya. Yeah? Okay. Ada soalan lagi, Mas Rul? Soalan tak ada. Kita boleh teruskan slide. Okay. Baik. Okay. Saya sambung dengan slide lagi ya. So slide yang kelima. Point yang kelima. Okay. Yang ini ialah antara point yang secara peribadi inilah point saya paling penting. Ya. Yeah? Cost optimization. Bila kita pergi ke cloud tu, di antara perkara-perkara yang mesti dalam checklist kita ialah cost optimization. Saya ambil contoh ya. Kalau kita ambil macam tadilah compute resources tadi contohnya, compute resources regardless of who the provider, XYZ lah saya ambil contoh kan, XYZ punya services, akan ada perbezaan harga walaupun sizing yang sama. Okey, jangan terkejut. Okey. Tetapi ada yang mengira dari segi hari, ada yang mengira mengikut jam penggunaan, ada yang ikut hari penggunaan, ada ikut jam penggunaan, ada yang mengira hingga ke saat penggunaan. Okey. So, saya ambil satu contoh case. Tak ada kena-mengena dengan application yang pernah saya involve. Okey, ini contoh saja. Katalah saya nak buat sistem latihan, ya. Saya nak buat sistem latihan, pengguna saya adalah pegawai-pegawai dalam agensi saya sendiri. So saya nak gunakan perkhidmatan cloud ni. So saya pun lihatlah antara offering ni bila saya ni, yang mana yang paling jimat. So jawapan saya ialah yang mengira mengikut saat. Kenapa? Latihan macam ni, contoh saya buat contoh ni lah, latihan saya ni 1 jam aja. Jadi kalau saya ambil hari, saya bayar 1 harinya kos berbanding dengan saya bayar yang mengikut saat. Mana saya bayar mengikut 60 minit kali 60 saat punya kos saja. Ada option tu dia mengikut jam, ya. So boleh buat bandingan sendiri untuk semua ni. Apabila saya menggunakan saya ambil satu contoh lagi. Kalau saya nak bangunkan sistem ni untuk yang tidak bermusim, dia makna dia memang sentiasa
sistem ni sentiasa ada je, kena on je. Okay. So kalau cara kita nak mengira atau cost optimization tu dengan kita kena tahu apa nature of sistem yang kita akan bangunkan tu. So by doing that, kita ada lebih maklumat dan elemen yang kita masukkan supaya boleh mendapat anggaran kos ni. Okay. Selain itu, kos lah. Tapi untuk kerajaan ni kita akan, saya difahamkan kita akan subscribe di bawah satu kos yang sama. Tapi kalau kita berniaga sendiri, kalau kita berniaga sendiri, yang mana lagi untung, kalau kita buat prepaid, kita hanya bayar 1/3 of kalau kita pay as we use. Ya, contoh ini kongsi sikit lah tips-tips yang lain pada kerajaan sikit. Katalah kita ada nak buat website sendiri. Okay. Kita tahu website kita tu kita kena sentiasa on. Betul? Jadi kita dah beli domain, kita dah ada apa semua, kita nak run kita punya website tu. Kita bukan nak run website kita 8 pagi hingga 5 petang, betul? Kita nak run dia 24 hours but times 7. Okay. By having that, bila kita kira balik, we can kita dah boleh agak kita kalau pay as we use tu kita akan dikenakan charge, saya ingat paling tinggi pun dalam tak sampai $10. Tapi kalau kita buat prepaid, kita hanya bayar $3 sebulan. Itu contoh lah ya. Okay. Saya sambung. So subjek cost optimization secara peribadi adalah benda yang saya sangat jadikan nombor 1. Cost optimization. Saya ambil contoh paling mudah tadi, compute resources. Tapi banyak elemen lain, storage, CPU, number of CPU, kita nak auto scale ataupun tidak, kita nak berapa lapis security, kita boleh buat sampai 7 lapis security. Bergantung pada sensitivity of data kita, bergantung pada sensitivity of security yang kita nak letakkan. Kita boleh letak dalam dia ada dia punya region, dia call it availability zone, regions tu semua. Yang itu semua kita yang kena tentukan dari awal. Kita yang tentukan dari awal, kita boleh buat pengiraan kos kita. So it's actually budget tu kita boleh allocate ataupun boleh buat anggaran siap-siap. Ya, okay. And then the next one, number 5 juga ialah architect review lah. Lepas kita dapat the cost optimization, then we can review the architecture of those things. Okay. Ada soalan mungkin yang bermain dekat kepala, kalau cakap pada satu sistem senang, tapi kalau kita ada 10 sistem nak buat macam mana? Buat satu. You don't have to combine your database into one. You don't have to combine your middleware into one. You don't have to combine some of ni. Sebab istimewa cloud satu lagi yang saya suka is about the microservices. Ya. Macam dulu kita belajar object oriented kan. So setiap satu object stands by its own tapi is reusable by the other processes. Okay. Jom ke cloud lah. Okay. Nombor 6. Okay. Yang ini juga menarik. Offering daripada semua public cloud ni bila dah masuk sampai level software as a services ni tak larat baca lah. Tapi when it comes to things yang kita akan diperkenalkan. Okay. Bila kita contoh kalau cloud provider A ni datang kat kita, dia kata okay, solution ni gini, akan guna services A, B, C dan E. So pergi baca apa A, apa B, apa C, apa D, apa E tu. Kalau tak larat baca seorang, cari orang lain baca sama-sama. Then we can discuss. Then we can get a more clearer picture of what is the services is all about. Tak boleh sebut okay, tak boleh sebut. Saya ambil contoh lah, ambil yang common saya ambil perkataan common. Okay. SSD punya storage. SSD punya storage berbanding dengan storage yang biasa tentu sekali berlain kan. Okay. So lain
itu satu. Yang kedua, yang menarik juga bila saya dah get involved dengan tiga-tiga ni, benda yang saya suka ialah ada by default, ada cloud provider by default, semua data in transit, address, in motion ke apa tu semua is all encrypted. It's all by default encrypted. Dan ada yang tidak, ya. Ada yang by default dah memang encrypted. Ada cloud provider, ada cloud services, ada public cloud yang itu kena di-enablekan baru dia encrypted, ya. Okay, so kena semak lah benda macam tu. So siapa yang bagi yang encrypted, siapa yang tak bagi encrypted? When you read the manuals, then you understand better, right? Okay, nombor 7. Okay, yang ni part ini paling menarik lah. Okay. Even yang ni, some of this you can apply dalam you punya environment sekarang. Okay. You have to go the test process, the UAT process, the PAT process. Okay. Please do this. Why? Okay. Kalau satu-satu sistem tu vendor yang buat, bila kita triggered untuk test ni, kat sini kita akan tengok vendor tu menggelabah ke tak. Saya suka part ni sebab dia akan jadi umpan. Dia akan jadi umpan untuk kita tengok vendor ready ke tidak. Okay, right? So, bila kita kata, okay, kita dah nak masuk fasa untuk pengujian, kalau yang mana ready tu atau redor tu, dia akan allow us to go in lah. Okay, bila kita masuk, then we know the real thing what they are doing inside selama-lama ni. Yeah, okay. So, please have this process in. This is part of KRISA punya process as well. And then the next one is the please have all the monitorings and analytics. Okay. Features ni mungkin nampak baru, tapi jadikan dia mandatory walaupun anda mempunyai environment tersendiri. Why monitoring and analytics is dekat cloud ni penting? Kita tak nak tengok laporan selepas event berlaku. Kita nak tengok semasa berjalan tu apa berlaku, apa yang sedang terjadi. Itu yang kita nak tahu. Kalau dah jadi baru nak correct logs, that is history lah kan. Dah masuk social media baru kita tahu sebab kan. Okay. So kadang-kadang bila kita monitor kita tahu ada problem. So kita boleh nak anticipate apa benda kita nak bagi PR jawab. Sama ada diorang nak jawab atau nak diam lah. Silence elegant ataupun diorang nak use some of the points to ni. Okay, saya ambil contoh. Ini case yang lain Okay. Ini case yang bukan 3 dan 3 ni. Ini case yang berlaku. Satu case ni masa saya kerja dululah, saya kerja dekat Jabatan Immigration Malaysia dulu, selalu ada pemutihan, exercise pemutihan dulu. Exercise pemutihan tu ialah pendatang asing ni, kita pendatang asing yang tidak berdaftar didaftarkan. Itulah nama pemutihan. Didaftarkan. So dibuka, pejabat kita buat jadual, ya, buat jadual daripada ikut dia punya bidang lah. Ada peladangan, ada kilang, ada pembantu rumah sebagainya kan, ikut dia punya tu lah. So overwhelmed lah macam biasa. Bila dibuka floodgate macam tu, orang serbu lah datang kan. So pada masa itu itu adalah contoh monitoring lah. Dia ada yang kena duduk kat depan tu yang tengok, macam kita kenuri lah, macam kita buat rumah kenuri kan. Beras ada lagi tak? Nasi ada lagi tak? Lauk apa dah habis? You know? You have to have that kind of monitoring semasa kita run kita punya sistem tu yang tengah live tu. So macam rumah kenuri lah, ambil contoh lagi senang lah. Okay. Ais dah habis, pinggan tak sempat basuh, lauk tinggal satu mata. What is the backup plan? So that is the important to have this kind of monitoring.
Analytics is not bonus anymore. Analytics is already a must, ya. Analytics ni yang boleh bagi kita prediction lebih awal. Okay. Dalam macam saya buat contoh tadi ya, Jabatan Immigration saya dulu tu, bila buka offering untuk orang daftar floodgate, and then bos buat announcement, okay, hari ni kita dah terima overwhelm ni, mulai esok kita kecilkan hanya kepada one sektor sahaja untuk daftar. You see, so itu analytic manual kita buat. Dia tak boleh nak buat prediction. Tapi dengan yang everything on the cloud ni, or everything digitalized ni, so we can do this analytics awal. Okay, saya tak disebut. Seteruslah. Okay. So, okay. And this is something that is, I think dalam kerajaan kita sangat perlulah ya. Kalau kita dalam jawatankuasa, sila maklumkan dalam jawatankuasa on progresses or any issues or anything, ya. Bos pun kita kena maklumkan lah, ya. Kadang-kadang kita selalu, okay, ini cakap dari ini, seorang pegawai kerajaan yang sangat menyayangi bos dia lah. Okay, pada saya bos saya ialah semuanya. Maksudnya saya dapat bos yang bila saya ada masalah, bila saya cakap dengan dia, kadang-kadang dia tak bagi solution pun. Saya tahu, most of the time saya tak dapat pun solution. Tapi cara dia tanya balik saya tu membuka idea kepada saya bagaimana saya sepatutnya meletakkan fikiran untuk menyelesaikan sesuatu perkara. Yeah? Sometimes is by talking or discuss problems, kita akan dapat jawapan. Okay, including problems lah. Kalau ada problem ke ada ke, you are not alone there untuk tanggung satu masalah dunia atau masalah negara. You are not alone. Ya? Jika ada masalah tu adalah masalah bersama. Jangan rasa masalah tu semuanya terbeban kepada seorang kita sahaja. Okay? Share your problem. Share anything. Progress ke apa ke. Okay. Then this, the last one. Anything great news. Not so great pun ceritalah dekat satu dunia. I think that this is ayat saya ni ialah ayat motivasi lah. Macam saya buat session hari ni lah. Kadang-kadang orang tak tanya pun. Orang tak tanya kita pun, kau dah buat apa kan? Orang tak nak ambil tahu pun, kau dah buat apa ke? Apa yang kau dah buat? Apa yang kau tak buat pun tak tanya pun. But by sharing is actually pelajaran yang baik dari sesi yang saya berikan ni. So, juga yang okay. Masrul, itu saja. Lama juga ni, coveran. Okay. Terima kasih semua. 10 lesson learn kita dah ikuti, dijelaskan oleh Puan T.S. Amisah. Okay, sebelum tu saya mohon kalau ada soalan daripada tuan-puan semua, boleh masuk dalam komen YouTube ataupun boleh masuk dalam chat atau Q&A Meet kita lah. Okay, ada beberapa soalan mungkin daripada Firdaus kot. Biasanya Firdaus. Soalannya okay, selalu problem nak buat cloud management mesti tanya costing. Mesti nak costing per year, tapi most public cloud besar-besar per hour. Tak boleh nak share bila ada keperluan, bila nak fit budget per year. Okay, berkenaan dengan budget tu, Puan TS, biasanya management nak setahun berapa nak cloud? Okay, so macam mana biasanya kita handle berkenaan dengan perkara tu? Untuk buat bajet budgeting ya. Okay, cloud ni special sikit ya, special sikit. Saya ingat rakan-rakan saya yang juga dimampu tu sedang bertungkus lumus menyediakan garis panduan lah khas untuk
yang berkaitan dengan perkhidmatan cloud ni. InsyaAllah akan keluar tak lama lagi lah ya. So macam mana nak buat? Okay, kalau kalau cakap pasal sekarang pergilah mana-mana yang cloud service provider tu, dia punya link sendiri untuk kita boleh mengira macam saya cakap tadi lah. Kita letakkan apa benda yang kita perlu, dia akan bagi kita anggaran harga dan juga kita letak tempoh lama mana kita nak guna dan sebagainya. Dia akan bagi kita satu figure, satu anggaran harga yang boleh kita gunakan dan boleh cetak, boleh kita ni. Untuk kerajaan, kesemua mereka ni telah dinamakan di dalam My Digital punya inisiatif ya. Yang ni saya boleh sebut lah sebab dalam My Digital ada sebut, ada 4 tu ya. Kalau lokalnya Telekom Malaysia, and then kita ada 3 lagi, Google, Azure dan juga AWS. Okay. Mereka ni boleh dihubungi untuk memberi membantu membuat costing juga. Ya, untuk kerajaan lah kalau kita kerajaan. Kalau kita sendiri on our own, the simplest, the cheapest way is for you to go there, to go to their website, pergi cari costing ataupun pricing calculation, boleh look for that word and then isilah content tu, then you will get some figure. Yeah. Okay. Kalau kita nak banding harga kerajaan bagi, harga yang di-charge pada kerajaan dengan kalau kita pergi sendiri, jawapan saya negotiation yang kerajaan buat ni adalah yang terbaik. Kerajaan ada dapat banyak diskaun sebab volume kita. Ya. So kalau nanti kalau kita buat pula bandingan, kalau buat sendiri-sendiri dengan kalau yang kos di bawah kerajaan tu, kenapa kos bawah kerajaan ni lagi murah atau kan? So jangan banding itu. Itu buang masa. Jangan buat kerja tu. Kita manusia ni, kita ada 24 jam sehari, semua orang sama. Okay? 24 jam sehari. Gunakan masa kita belajar benda baru. Jangan buang masa kita buat benda yang nak banding-banding, buat kerja tak payah. Ya, okay. Right. Okay, ada soalan lain? Okay, sekejap. Sekarang. Okay, ada yang risau berkenaan dengan keselamatan data lah. Okay, biasanya apa tu, benda bukan depan mata. Cloud ni kan, benda bukan depan mata. Okay, so macam mana berkenaan dengan keselamatan data agensi yang akan di-cloudkan nanti itu Puan Atias? Okay. Di bawah yang garis panduan tu nanti ada disebut dengan jelas nanti juga. In fact CGSO pun dah ada perkeliling dia yang pasal kedaulatan data tu. Saya ingat kedaulatan data maknanya data residensi, data tu, okay. Maklumat apa yang boleh, maklumat apa yang tak boleh. Sama macam file kita lah. Macam ada file terbuka, ada file sulit, ada file yang rahsia dan sebagainya. Sama juga dengan data. Dia ada peringkat-peringkat dia. Pertama sekali kalau tak tahu, pergi cari dekat agensi anda siapa dia pegawai pengkelas data. Perkara pertama. Siapa dia pegawai pengkelas data? Orang itu punya power ialah membolehkan data duduk dekat public ataupun data tak boleh duduk kat public. Dia yes and no je. Dia tak ada boleh in between. So bila yang ini jelas, kita pun senang, kita pun selamat. Ya, punca kuasa tadi. Bila data yang mana yang boleh naik ke cloud, data mana yang tak boleh ke cloud, agensi yang tentukan. Jangan tak mampu tau. Aduh. Salah rumah. Agensi yang tentukan sebab pegawai pengkelas data adalah di agensi masing-masing. Okay, so saya banyak kali cakap dengan rakan-rakan dekat public cloud ni, yang diorang ni, saya kata cuba bantu kerajaan bangunkan satu template yang mudah supaya, saya ambil contoh je ya, laman web kerajaan boleh duduk hosting dekat public cloud dengan senang. So template ni, dalam template ni data apa,
siapa yang luluskan untuk dipapar. Yang ini template ni kena buat. Bila ini ada, kita pun senang, betul kan? Okay. Kalau semua ni naik, kita tak ada kerja. Mustahil tak ada kerja. Saya cakap tadi. Dekat cloud tu, a lot more job needed. A lot more skills required. A lot more things need to be known. Yang itu, ramai kita kena tambah skill. Kita dah terbiasa semuanya semuanya di sebelah semuanya, sebab akta kata kalau ada akta setengah-setengah akta tu mewajibkan data berada dalam sama bangunan dengan pejabat dia kan. Itu semua dalam akta. Okey. Takkanlah tak ada langsung yang tak boleh duduk dalam agensi. Takkan tak ada langsung. Saya selalu ambil contoh laman web lah. Laman web ni pada saya, benda yang public facing, which you should use as the very first step for you to explore dekat web. Dekat cloud. Lepas 3 bulan tak seronok nak balik lah. Tapi that 3 months you learn a lot, ataupun you nak partially. Okay, this particular screen, this particular pages you want it to be on ni. Macam Netflix punya jenis kan. Yang nak guna movie, yang nak guna banyak video kan, you want to post it dekat cloud, go ahead, tak ada masalah. Right? Okey Puan, terima kasih. Okey, kita balik kepada slide tadi. Kita ada 1, 2, 3 sehingga 10 lesson learned. Okey. Daripada antara 10 tu, mana yang lebih terkesan pada Puan Mishah lah dari segi pelaksanaan cloud ni? Oh, okey. Yang paling penting saya rasa tadi yang cost, yang penting. Yang saya paling terkesan okey, tengok balik. Antara banyak-banyak ni, background saya ialah monitoring and analytics sekarang. Yang ini dua elemen yang saya tengah seronok. Tools yang paling saya gembira menggunakannya lah. Okay, yang dua ni, analytics dan monitoring ni, sebab dia real time, dia real time dan dia jujur. Data ni dia tak human. Terfikir not lie kan? Yeah. Data tidak menipu. Data tidak menipu, serius. Okay. So dia dan bagusnya dia boleh buat prediction. Dia boleh buat prediction kat kita. Macam bila kita kata sifat auto scaling kalau kita subscribe services yang mempunyai ciri-ciri auto scaling ni, dia ada cost dia juga. Okay, kata contoh, kita ambil mula-mula satu CPU, tapi kita enable auto scale. Makna kalau CPU tu reach 70%, dia akan kali 2. Dia akan daripada 1 dia akan jadi 2. Daripada 2 dia akan naik jadi 3 atau 4, naik. Okey. Dia ada pada satu peringkat, harga tu bukan double up macam itu dari segi harga. Dia akan kali 10 pada. Auto scale tu, dia akan ada kali 10 pun boleh, ada yang kali 30, pernah saya jumpa. Okay. So, dengan ada analytics, dia, tapi itulah, tu saya kata, jujurnya dia akan kata, don't auto scale when you reach certain value. You stop, you configure your system not to auto scale at certain point, which is more logical lah in terms of costing, sebab cost optimization. So itu those are by doing then you experience more. Kita hanya akan buat dan dicabar bila kita ada benda nak dibuat. Ya? Yeah? Okay.
So macam mana nak get involved, macam mana nak create benda tu, macam mana nak wujudkan benda tu, buatlah development banyak-banyak. Tak apa. Kan? Alright. Okay Puan, okay kita tengok soalan dekat okay, kita tengok ada soalan dekat Amy, ada satu ni, scope dan dokumentasi SMS kena update kot bila dah kita go to cloud. For sure. For sure okay. So itu pun satu kerja baru kepada orang security. Okay, kita pergi soalan lagi daripada TS Rizman dari JPN. Antara cabaran agensi untuk mula ke arah cloud computing ialah skill set dan manpower disebabkan pada masa yang sama perlu menyokong operasi ICT agensi sedia ada. Okey, apa pendapat Puan TS? Okey, saya pernah kerja dalam beberapa environment lah. Dalam operasi saya akui tak ada langsung masa. Tak ada masa langsung. Macam ni, saya kongsi macam ni. Memang tak ada masa tapi saya peruntukkan 1 jam 1 hari belajar benda baru. Saya memang belajar daripada pukul 5.30 hingga 6.30 saya ambil masa untuk belajar benda baru. Masa tu saya dah kat operasi. Operasi mana 8 to 5 tu memang full. Tak boleh buat benda lain dah. Memang kena adapt daily operation matters. Okay. That is 8 to 5. Tapi saya kena curi masa. Saya tahu saya kena curi masa. So saya ambil 5.30 sampai 6.30 hari-hari. Explore of something new. Tu saya kata, jiwa peninjau tu ada pada dalam diri kita kan. Okay. Jangan matikan that guts that you have. Kalau rasa tak ada, bina balik. Sebenarnya semua kita ni ada jiwa peninjau tu. Right? Rizman, I know that you have that. Satu lagi, skill set dan manpower. Setuju. Skill set itu benda yang boleh dibina. Manpower benda yang tak boleh dibina. There are few things that you can automate as I mentioned just now. So manpower panjang sikit nak ulas. Manpower okay. Yes, we don't look at weakness, we look at strength that we have, right? Okay. Ada kala kita dalam kita kerja kerajaan ni kita jumpa ramai kawan-kawan kan, ramai anak buah ataupun superior ataupun bos kita kiri kanan, kawan-kawan. Tentu sekali dalam mereka tu ada kekuatan mereka. Gunakan kekuatan tu. Ambil kekuatan tu, bina kita punya manpower. That is the real manpower. Manpower is not head counts. Manpower is the strength of your team. Ya. Harap menjawab soalan tu. Okey, terima kasih Puan TS. Okey, kita pergi ke soalan di YouTube. Okey, kalau berkenaan jawab. Saya mungkin ada yang tak berkenaan lah. Okay. Okay, mampu ada provide cloud service? Mampu? Oh ada. Ya ada. My Golf Cloud ialah perkhidmatan yang mampu sediakan. Yep. Okay, nanti berhubung dengan mampu lah tuan-puan. Okay, soalan seterusnya daripada Adi Wiraku. Okay, boleh bagi hadiah ni Adi Wiraku, banyak soalan. Apakah perkhidmatan Awan cloud service yang pertama sekali Puan terlibat dalam perkhidmatan itu dipilih untuk dilaksanakan dan kenapa dipilih? Okey, boleh share ke perkhidmatan apa yang pertama Puan TS terlibat dan kenapa ia dipilih untuk dilaksanakan di cloud? Kalau boleh share, kalau tak boleh kita senyap. Okey. Secara peribadi saya dah terlibat dengan cloud ni 6 tahun sudah. 6 tahun sudah secara peribadi lah. Saya guna untuk bina website sendiri. Iaitu saya dah guna cloud dah. Iaitu kredit yang saya masa tu perkhidmatan cloud ni adalah antara yang tersohor lah. Jadi pada masa tu dia offer kredit yang sangat tinggi,
Kredit tu makna point lah, point. Dia bagi kita guna free, ya. Masa tu saya dapat dalam dekat 1,500 USD punya value sebulan. Jadi among early adopters kita orang, so saya langgar lah. Saya langgar sampai sekarang. Kat situlah saya saya belajar sikit. Jadi bila dengar kerajaan dah nak move ke cloud, saya pun tumpang gembira dan seronok lah, sebab akhirnya kerajaan juga ada inisiatif nak menggunakan public cloud. Jadi apa dan mengapa macam tadilah, agile, scalable, those factor lah, cepat, dia tak silo macam kita, ya. So soalan, adakah bila kita pindah cloud semuanya tak silo? Jawapan tak juga. Setiap orang ada role dan tanggungjawab dia masing-masing. Kita kena lihat kita sebagai apa dan di mana kita, apa benda kita nak buat. Jangan makan semua, tinggal sikit untuk kawan-kawan. No, I mean you choose one and be the best, yeah. You choose one role and be the best on that role. Kalau tapi untuk tahu lain-lain sikit sana sikit situ tu pun okey, kan. Okay. Among the four, saya ingat semua ada menawarkan subscription, semua ada menawarkan login free. Kita boleh, mana kita pergi dekat dia punya tu, kita boleh create account dan kita boleh guna dah, ya. Cubalah, dia banyak. Saya tengok, saya sampai sekarang semuanya bagi yang servis free tu ada lagi dalam ni. Tapi jaga-jagalah. Jangan terlajak nanti kredit kad dimakan lah. Okey Puan, teknologi. Okey, soalan seterusnya kita daripada Adiwiraku juga, berdasarkan pengalaman, apakah cabaran yang paling besar dalam pelaksanaan cloud? Cabaran yang paling besar? Skill set lah. Saya akui skill set. Baik skill set vendor, baik skill set vendor atau skill set kita. Mungkin saya datang dari perspektif begini. Saya datang daripada perspektif melihat kepada kekuatan. Okey, kalau vendor yang datang tu kita tengok agak lemah, kita ada dua pilihan. Sama kita nak kutuk dia ataupun kita nak jadikan produk kita jadi, berhasil, kan. So in most cases saya ambil tindakan untuk jadi orang yang melengkapkan rather than menjadi pendinding kepada sesuatu ni. I mean, I don't prolong issues with problems. Kita cuba bantu untuk selesaikan, untuk berjaya. Tapi kalau tak berjaya tu dah bukan, kalau juga tidak berjaya dah di luar kita punya ni lah, keupayaan dah lah, kan. Bukan kata semua yang di cloud tu berjaya. Bukan nak kata semua yang tidak di cloud tu tidak berjaya, ya. Banyak kita dengar di cloud pun problem, banyak kita dengar di cloud pun okey. Yang kita buat pun, yang kita host sendiri pun bukan kata tak bagus, dan yang kita ada pun bukan kata tak bagus. Tapi most cases, why we must go to the cloud is actually a process for us to change. Reshuffle, I mean, gain a new perspective and learn something new. Okey, kita ada lebih kurang 15 minit lagi. Kita kita. Okey, kita pergi pada soalan yang terakhir. Okey. Bukan soalan terakhir, soalan yang seterusnya. Kalau ada soalan lagi kita baca, tak ada masalah. Okey, soalannya ialah bagaimanakah Puan melaksanakan pengurusan perubahan, change management di agensi dalam mengubah cara kerja sama ada kelompok teknikal ICT, kumpulan pelaksana dan pengurusan untuk menggunakan cloud service. Change management dari segi kepada teknikal team, pengurusan, pelaksana. Okey, baguslah soalan ni. Saya suka. Okey. Saya tak nak ambil tak nak ambil change, saya tak nak ambil cloud sebagai subjek. Saya nak ambil contoh apa yang saya pernah buat. Ya, apa yang saya pernah buat. Dalam banyak-banyak hal,
menggunakan JPICT tu adalah paling power. Makna top down approach. Get approval, go and get approval, buy in from your boss dulu. Bagi boss you percaya that you can do, then it will go higher and higher. Right? So gunakan dalam kerajaan kita ni, gunakan JPICT to empower your JPICT untuk menurunkan segala arahan tu daripada you punya chairman of JPICT. Chairperson tu. Kalau so daripada situ top down approach is always yang paling senang untuk pelaksanaan apa juga barang. Okay. I nak share juga satu benda. Kadang-kadang kita ni tapi sekarang semua okay. Saya dulu pernah berboskan bukan F. Alright. Jadi dia jadi kita gunakan kelebihan dia tu untuk mendapat untuk menjalankan sesuatu perkara. Okay. Ini rahsia kita je tahu. Okay, rahsia. Setiap bos ni dia ada dia punya dia setiap bos kita dia nak ada nama juga kan. Dia nak orang yelah dia nak produce something juga kan. Okay. So we have to support that. Yeah, we have to support it. So contoh introduce satu benda baru ataupun do a slight change of something will actually bagi dia surface, bagi bos tu dilihat lah. Okay. So contoh tadi change management untuk cloud, my first advice kalau tanya saya, get your JPICT approve things, then senang you nak implement. Kalau taktik kotor yang saya selalu buat juga kadang-kadang dulu-dulu masa saya dekat agensi lah. Mampu ni saya tak ada buat benda kotor dah, semua baik-baik, semua bersih-bersih, semua bertulis baik semua. Dulu-dulu apa saya buat, saya cari champion among agensi saya. Dalam agensi saya tu kita kenal siapa yang super user kita panggil ataupun power user. Orang yang suka IT ni. Ya. You dapat 2-3 orang tapi dia kawan lah. Dia kena yang kita punya boleh buat member, boleh jadikan dia sympathizer kepada skim kita. dia suka IT ni. Kan? So you cari power user ni, super user ni, power user ni, you jual sikit cerita dengan dia. Ya. So dulu saya bawa cerita masa tu zaman tu mobile apps ada, baru sangat. Okay, so saya pun bawa lah pada seorang ni, bahagian you kan kalau you jadi first yang ada mobile apps wah hebat tau you. Dia terbelilah, dia pun terbelilah dengan idea kita tu kan. So kita gunalah dia. Kita guna dia okay. Kau macam tu kau buatkan aku apps boleh? Boleh. Tapi kelulusan kau kena buat lah. Boleh aku buat kan? Okay. Kita bantulah. Kita fit lah dia apa. So indirectly apa kita belajar? Kita belajar bisnes dia. Masa tu saya dekat agensi X. Saya tak boleh cakap kan? Saya tak boleh cakap agensi mana kan? Okay. Saya dekat agensi X ni. So saya tak tahu business related dengan bahagian tu punya perkara. Bila saya buat tu, saya indirectly saya belajar. Oh macam ini diorang ni. Kalau nak buat ni. Saya pun dah pandai yang itu. Okay. So, dia akan angkat paper tu pergi JPICT. Dah pergi JPICT, lulus. Kan kita dah senang. So, it's actually, change management ni is creativity of us to do to simplify things. Saya percaya dalam semua agensi ada power user ni. Ada. A matter of for you to find who je. Ya? InsyaAllah ada tu. Okey Puan, teknologi terima kasih. Okey, Cik Zulkifli Omar rasa soalan tu tak habis lah. Tapi soalan tu macam nak sampai lah. Puan, based on isu semasa baru-baru ini, saya merasakan kita sudah menjangkakan jumlah hit akan tinggi. Okey. Apakah perkara yang masih belum mungkin lost connection? Okey, kita tunggu sekejap. Puan teknologi Wak Amica, okey, dah kembali. Okey. Apakah perkara yang masih belum mungkin kita
tak bersedia ke apa, mungkin macam tu lah. Saya ingat soalan dia tak habis, tapi okay, kita boleh teruskan jawapan. Ya, kita tak boleh sentuh lah yang saya dah buat disclaimer dah. Saya dah buat, aku janji tak nak sentuh. Tak boleh nak sentuh okay, lah. saya tak boleh jawab isu lah. Kita umum je. Okay. So kita tak jawab lah sebab kita kena gali dia punya architecture apa semua. Yang tu kita tak boleh nak bincang lah pada hari ni. Minta maaf pada Encik Zulkifli. Okay. Leverage power. Okay, soalan dekat YouTube saya ingat saya dah baca semua. Tak ada. Betul lah Puan Encik Tash 75700 JPICT sebagai punca kuasa, betul. Apa tu, bodek bos kita, bukan bodek sebab nak mudahkan kerja kita. Okay, pastikan bos kita faham apa kita nak buat, dia nampak kesungguhan kita nak buat, kita ada skill tu untuk buat. Betul. Angkat. Okay. Soalan kalau tak ada, setakat ni tak ada. Saya ingat untuk kata-kata akhir lah daripada Puan Teknologi Swan Amisha. Apakah kata-kata penggalak? Kata-kata akhir lah untuk sesi yang kita nak tutup ni pada hari ni. Kita punya Facebook Pejasa tu selalu juga kita postkan mengenai kursus-kursus percuma kan. Kursus-kursus berkaitan, bukan cloud saja, macam-macam kursus pun kita, kalau kita dengar rakan strategik kita ada, kita dah paparkan kat situ. Tolong grab opportunity tu ya. Grab opportunity tu sebab kursus-kursus yang berbayar pun ada. Kursus-kursus percuma ni yang paling cepat untuk dapat. Ada satu soalan ni saya tengok daripada Rizman. Boleh saya ada satu soalan lagi. Saya angkat ke paparan. Okey. Daripada Encik Teknologi Rizman. Salah satu pilihan popular di kalangan agensi adalah untuk memindahkan fungsi disaster recovery DR ke perkhidmatan awan. Adakah kita boleh bergantung sepenuhnya pada reliability perkhidmatan DRAAS oleh CSP? Terima kasih. Boleh percaya ke kita punya CSP ni? Okey, silakan Puan. Okey, saya datang daripada pandangan bahawa kita tak perlu DR, kalau kita dah ada ke awan. Saya datang dengan pandangan begitu. Maksudnya bila kita enablekan perkhidmatan kita dekat awan, yang macam saya maksudkan tadi, macam availability zone, macam regions, yang itu kita dah boleh set dari awal lagi. Mana kalau region ni down, kita ada backup region dah. It's already there, up and running. Kalau kita dah ada availability zone 1, 2, 3, kalau availability zone 1 down, kita masih ada 2 dan 3. Okay. So saya berfikiran yang macam itu. Tapi ada juga usaha-usaha untuk menjadikan multi-cloud. Multi-cloud ni makna cloud A, cloud B, cloud C adalah ni lah DR kepada, katalah cloud, the whole cloud XYZ tadi. X ni down, totally down. Dah jadi kan? Baru ni kita tengok pada yang down. Down sekejap lah. Okay. Katalah the whole X is down. What is the option that we have? So ada yang dah ada usaha untuk menjadikan Y juga ialah dia punya DR. Tapi saya tak explore sampai ke situlah. Jadi sebab saya datang dengan fikiran bahawa mungkin skala penggunaan data application tu dia boleh sabar kalau setakat 2 minit down lagi. But inilah, I mean in certain circumstances we have to acknowledge that cloud ni bukan 100% up. That is the first thing lah ya. It's not 100% up. Even kita punya ICT services pun, walaupun kita host sendiri pun, tak ada siapa yang akan berani kata we are 100% up. Okay. Cuma apa yang kita boleh buat ialah risiko tu macam mana kita nak kurangkan. Macam mana kita nak kurangkan risiko yang tidak 100% tu.
is actually by having DR ni lah kan. Cumanya saya datang dengan pandangan bahawa utilize whatever cloud services yang kita subscribe tu. You can have a multi cloud or you can have a multi region running from one service provider, one cloud service provider pun boleh. Okay, so Puan lagi ada lagi? Boleh sambung lagi. So, okay, 2 minit lagi. So motivation. Saya sangatlah itulah, sila gunakan peluang, ambil masa untuk belajar, ambil masa lah. Saya ingat kalau 1 jam tu lama sangat, 15 minit as a start. Okay, macam mana nak start? Okay, saya bukan nak iklankan tapi saya suka ada one of kita punya local MSP yang juga rakan strategik kepada pejasa, dia bagi training free. So boleh subscribe kat situ. Explore yourself of what is being offered dekat cloud tu. Yeah. That is the very first move that you can do on your own. Kalau tak nak mula, takut nak mula, okay. Allow yourself dalam keadaan sekarang to learn. Itu dulu. Ya. Tak tahu nak bertanya, tak tahu ni kadang-kadang jangan malu. Okay, satu lagi sifat malu lah. I think kita ni ada malu. So jangan malu, nak belajar ni memang tak boleh malu. Umur berapa pun kita, ya. Tak mengapa, tak ada ni. Kalau apa lama dah tak buat technical, dah lama sangat membuat kerja-kerja menulis tu, doesn't matter. We always have time to learn. InsyaAllah boleh. Sikit-sikit lah. The more the merrier we will be. Ya. Jangan tinggalkan kerja semasa, kan kena marah belakang. Ya, kerja semasa tu something yang kena dikelek, but dalam masa yang sama expose yourself to learn something new. Itu je Mas Rul, terima kasih banyak. Saya harap semuanya memberi manfaat dan kebaikan pada semua. Terima kasih. Okey Puan TS, betul Puan Teknologis, Wan Amisha, ada lagi soalan sebenarnya. Rasanya saya tak nak mengecewakan betul penanya. Kita angkatlah kan. Okey. Soalannya, di luar negara menggunakan HIPAA, HIPAA untuk data pesakit. Saya tak tahu nama penuh dia, saya sebut je HIPAA, HIPAA untuk data pesakit. Manakala Malaysia hanya ada PDPA. Boleh ke kita guna 4 cloud service tadi untuk data-data pesakit? Mungkin soalan betul lah kot daripada touch 757-700. Okey, satu kelemahan Malaysia, kita tak ada banyak benda bertulis. Kita tidak ada guideline. Kita tidak ada macam ni lah, HIPAA, kita tak ada kita cakap kita kena selamat, kita kena ni, tapi kita tak ada benda yang boleh kita rujuk. Health, HIPAA tu related to health lah, dengan kesihatan lah. Yang ini related balik dengan agensi tuan di mana, tuan-tuan dan perempuan lah. Sebab saya tak boleh jawab dari konteks saya sekarang. Okay. Banyak benda kena refer balik. Macam saya cakap tadi lah, siapa dia yang boleh buat data, apa tadi? Ada satu yang menilai data tu. Siapa yang, pengkelasan data tu siapa buat? Kita dalam kerajaan dah ada, tidak bertulis. Ya, okay. Satu lagi sentuh pasal PDPA kan. PDPA kita ni sebenarnya tidak terpakai untuk agensi kerajaan. Faham tak? Pernah dengar tak? Cuba buka PDPA tu, baca, tidak terpakai untuk agensi kerajaan. Maksudnya apa? Adakah kita boleh jual data kerajaan? Tak, kan. PDPA tu ialah data kita sebagai rakyat Malaysia. Maknanya data peribadi kita ni, kalau company ambil, company tak boleh jual. Kalau bank ambil, bank tak boleh jual. Tapi kalau kerajaan ambil, terpulang pada kerajaan nak buat apa. Dan tidak boleh didakwa di bawah PDPA. Itu maksud dia.
Okey, Puan Teknologis, terima kasih atas perkongsian pada hari ni, pagi sampai tengah hari ni. 1-2 minit, kejap lagi Zohor, nak makan tengah hari dah, nak Zohor. Okey, sedikit pesanan penaja kepada you yang tengok dekat YouTube, yang tengok di Amik. Pertama, jom join sebagai ahli perjasa. Kita sama-sama tingkatkan kita punya skill as di Malaysia. Okey, sama-sama belajar. Okey, nak belajar, kita nak perlukan mungkin dana sikit, bayarlah yuran yang mana ahli tak banyak. Sebulan RM2 saja, setahun RM24. Okey, nak potong gaji pun boleh. Okey. And then yang ketiga, kita alu-alukan tuan-puan semua untuk kontak kita punya AJK Perjasa kalau ada nak share sesuatu. Yang kita boleh buat webinar macam pagi ni, tapi tuan-puan sebagai speaker. Tak ada masalah, kita share. Okay. Nak bagi free boleh, nak minta bayaran pun kita fikirkan. Bukan kata boleh, kita fikirkan kemudian lah. Okay. And then kalau tak berani jadi speaker, tapi kita nak belajar topik yang kita rasa perlu sebagai penjawat awam di Malaysia ni, kontak AJK kita, beritahu saya nak belajar ni. Mungkin kita boleh fikirlah, kita buat webinar, kita cari pakar-pakar di antara kita di luar sana lah. InsyaAllah. Kita akhirnya kita punya inisiatif My Digital Malaysia. Okay, inisiatif cloud pelbagai lah, banyak inisiatif. Kita ada 14 bidang dalam sektor kerajaan ni kan, dalam ICT. So kita akan slow-slow lah, bukan slow-slow, kita akan tingkatkan lah. Tak boleh slow dah. Sekarang ni dunia dah tak boleh slow dah. Okey, sekali lagi terima kasih kepada Puan Teknologi Wan Amisha binti Wan Mahmud dari Mampu. Okey, terima kasih. Ada perkongsian kita 10, mungkin slide tu kita boleh share lah 10 tu kan. Buat TikTok kan 10 lesson learn. Buat TikTok, nanti kita share TikTok lah. Okey. Tuan-puan juga boleh tengok semula rakaman ni di YouTube. Dia akan direkod di sana. Boleh play semula YouTube. Terima kasih. Jumpa lagi. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum.